Gila pandai cakap orang putih. Yang kedua yang mesti dipertahankan ialah syariah. Saudara bayangkan, kita hidup menggunakan syariat yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeluarga bukan atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita beranak pinak bukan atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sekolah, buat universiti, mentadbir, mengurus pendidikan kita bukan mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Masalah pendidikan tak selesai-selesai sampai 1000 tahun yang akan datang. Masalah pentadbiran negeri, negara, daerah, mukim, kampung. Berapa K tadi? JKK. Ramai pengurusi JKK kat sini. Saya tahu. Duduk pengurusi tu pun saya dah tahu dah. Cara duduk pengurusi JKK. Saya dulu DO, tuan-tuan, DO Kuala Selangor dulu. Pengulu dan JKK ni di bawah saya. Cara duduk, cara apa tu saya dah tahu dah. Saya boleh tunjuk ini JKK. Ini JKK yang aktif, ini yang tak aktif. Ini yang bergerak, ini yang tidur. Saya tahu yang tidur tu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga ialah akhlak. Bayangkan akhlak anak-anak kita, puan-puan, bayangkan akhlak suami kita. Suami yang tak banyak bercakap dengan kita, suami tak tegur kita, suami tak ucap selamat dekat kita, suami tak senyum dengan kita, suami yang tidak memberikan recognition kepada kita, suami yang tuan-tuan nafsu-nafsi dalam hidupnya, pagi keluar, petang keluar, malam keluar, tinggal isteri seorang-seorang, anak dah duduk di tempat lain, anak sebagainya dah kahwin, isteri umur 62, suami umur 68. Bayang tuan-tuan, kehidupan yang getir dilalui oleh isteri sampai nak menunggu malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Ini akhlak. Saya selalu di mana-mana saya cerita tuan-tuan dan puan, akhlak anak kepada tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut daripada pagi tadi tuan-tuan bangun pukul 5.45. Kalaulah bangun 5.45, yang 7.45 pun ramai juga. Tuan-tuan bangun 5.45 sampai petang nanti sebelum tidur, katakanlah tidur jam 11 malam. Orang setiu tidur pukul 9.30 malam. Saya tahu. Itu sebab orang setiu dari segi bancaan penduduk lebih ramai setiu daripada tempat lain. Tuan-tuan, saya nak mengatakan saudara, anak-anak kita daripada pagi sampai malam hari ini, berapa orang anak yang menghadap muka ibu, memandang mata lama-lama, dalam-dalam pandang mata ibu. Bu, terima kasih Bu, terima kasih pada khidmat daripada pagi sampai malam ini untuk ibu. Saya cium ibu, berikan pipimu Bu untuk saya cium. Mana ada tuan-tuan, mana ada. Saya buat summer camp tuan-tuan untuk anak-anak yatim di Terengganu satu masa dulu, dekat 25 tahun yang lalu. Di sana ada kompleks anak yatim dekat sana. Perkaya ke perkaya, saya dah lupa dah. Perkaya. Tuan-tuan ni, akhir program summer camp saya dah buat 40 tahun. Kalau 400 orang, 300 orang, macam perkaya gitu, dekat 400 orang. Saya minta anak-anak itu lakukan 5 perkara kepada ibu dan ayah. Ini akhir, sebelum saya berpisah dengan mereka, sebelum mereka keluar daripada program hari yang keempat. Apa saya minta? Pertama, salam ibu. Kedua, cium tangan ibu. Ketiga tuan-tuan, cium dahi ibu. Pasal apa cium dahi? Dalam Al-Quran disebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi-dahi mereka di akhirat nanti, di padang mahsyar, ada klasifikasi manusia yang di dahinya nampak tanda-tanda
berkembang tanda-tanda itu, ada nur pada tanda-tanda itu, tempat dia bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya suruh mereka, pertama salam mak, salam ayah. Nombor dua, cium tangan mak, cium tangan ayah. Nombor tiga, cium dahi mak, cium dahi ayah. Nombor empat, dakap peluk tubuh sebelah kanan mak, dan kemudian tu ke tubuh sebelah kiri mak dan ayah. Dakap peluk rapat-rapat sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kelima, bisik di telinga kanan mak dan ayah. Mak, saya sayang mak. Inilah mak di dunia dan inilah ibu di akhirat. Sayalah yang akan mendoakan mak, sayalah yang akan mentalkinkan mak, sayalah yang akan mendoakan jenazah mak, sayalah yang akan mendoakan nanti mak bila ada di kubur-kubur mak nanti. Sayalah yang mengadu kepada Allah, sayalah yang menangis kalau mak diseksa di dalam kubur nanti. Saudara, daripada 400 anak-anak Terengganu semuanya, tak sampai 6 orang yang boleh buat, tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi, tak biasa nak bersalam dengan mak, tak biasa nak bersalam dengan ayah, tak biasa cium tangan mak, tak biasa cium tangan ayah, tak biasa cium hidung dahi mak, tak biasa dakap mak, tak biasa peluk mak, tak biasa peluk ayah, tak biasa bisik telinga mak, tak biasa bisik telinga ayah, tak biasa nak ucapkan terima kasih kepada mak dan ayah. Di mana akhlak kita? Di mana akhlak kita? Saudara senyap sekarang ini. Saya faham apa yang saudara fikir bila saya sebutkan perkara ini. Saya sangat faham. Daripada 5-6 ribu yang hadir ini, tak ada 1% yang melakukan sebagaimana yang dikehendaki 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Saudara mesti menerima kenyataan ini. Pasal apa saudara? Pasal kita membangun, kita ketepikan agama Allah, kita membangun, kita ketepikan Allah dan Rasulnya, kita membangun, kita ketepikan jalan Allah, kita membangun, kita ketepikan Al-Qurannya, hadisnya. Kita membangun, saudara-saudara, macam seolah-olah pembangunan daripada negeri barat. Kita ambil model-model pembangunan barat, import terus masuk ke Malaysia, masuk ke Terengganu, masuk ke Selangor, masuk ke Pulau Pinang, masuk ke Johor. Sebenarnya itu, saudara, itulah model-model gambar-gambar pembangunan barat. Hingga kan orang barat, tadi Ustaz Hafiz nak teruskan tadi, dia pun dah menyebutkan, di Amerika ada 50 negeri yang bergabung, namanya United States of America. 50 negeri, tuan-tuan. 50 negeri di Amerika. Kita 13-14 negeri, mereka 50 negeri. Daripada 50, 8 negeri sudah meluluskan rang undang-undang boleh berkahwin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bayang, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan izinkan manusia-manusia yang nak disebut oleh Ustaz Hafiz tadi di Malaysia ini, orang yang sokong LBGT, orang yang minta supaya undang-undang yang ada dikaji semula, dilihat supaya membolehkan LBGT berlaku, saudara, saya meramalkan tak sampai 10 tahun lagi sudah ada nanti rang undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Waktu mereka nanti berjaya, kalau ditakdirkan oleh Allah mereka berjaya menawan parlimen Malaysia pergi ke Putrajaya, inilah yang akan mereka lakukan, saudara-saudara. Antaranya inilah yang mereka akan lakukan. Saudara redha ke tidak redha? Saudara redha ke tidak redha? Sebab itu kita cerita akidah. Pokoknya akidah. Isteri yang tak hormat suami, pasal akidahnya tak jelas. Isteri yang tak melayan suami, pasal akidahnya tak jelas. Antara kita dengan jiran tetangga yang tidak berteguran dan tidak bertegur sapa, akidahnya tidak jelas. Sembahyang 2 imam, akidahnya tidak jelas. Orang ini sembelih, orang itu tak makan, akidahnya tak jelas. Bayang, tuan-tuan dan puan, kita hidup dalam suasana yang sangat confused. Bukan saja confusion berlaku di dunia ini, besok perjalanan bertemu dengan Allah lagi tak nampak jalan, tuan-tuan.
lagi tak nampak jalan. Orang yang nampak jalan nanti di akhirat nanti, mereka akan dihimpunkan dalam satu himpunan yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salam dalam doa Nabi Yusuf alaihi salam, anta waliyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Apa kata doa Nabi Yusuf alaihi salam? Wahai Allah, engkaulah payungku, engkaulah penghuluku, engkaulah penguasaku di dunia dan di akhirat. Yang kedua apa Nabi Yusuf minta? Tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Bayang tuan-tuan, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Rasul, minta kepada Allah, tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Saya nak tanya saudara yang hadir 6,000 7,000 orang ini, bila kali terakhir saudara angkat tangan mohon kepada Allah, wafatkan aku, matikan aku sebagai muslim ya Allah, matikan isteriku sebagai muslim ya Allah, matikan anakku yang 5 orang itu sebagai muslim wahai Allah, matikan mak dan ayahku sebagai muslim wahai Allah. Ini akidah. Tak ada tuan-tuan. Ayah kita yang dah meninggal dunia 15 tahun yang lepas. Sebahagian daripada kita kat sini tuan-tuan, dekat-dekat 8 tahun tak pernah berdoa untuk roh ayah yang tersiksa di kubur-kubur mereka. Pasal ayah tak lulus akidah, pasal ayah tak lulus syariah, pasal ayah tak lulus akhlak. Di mana kita? Di mana tuan-tuan? Di mana tuan-tuan yang datang daripada setiu di sana-sana tu? Saudara-saudara, nombor 2 saya nak sebut, betul tak betul tentang hal pengaruh Kristian yang begitu hebat sekarang ini sedang melanda Malaysia? Jawabnya saudara, betul, sebetul-betulnya. Bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang. Sebahagian sudah menyebutnya, sebahagian yang dilaporkan kepada saya berdasarkan yang interview yang kita buat, kajian-kajian yang dibuat, ribuan pendakwah-pendakwah mereka datang daripada United Kingdom, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Filipina, yang ramai sekarang daripada Indonesia, daripada Korea Selatan, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Kanada. Tiap kali mereka datang, assignment atau tugas mereka 1 tahun. Datang 1 tahun, datang 1 tahun, 2 bulan belajar bahasa Melayu. Mereka datang daripada seluruh dunia. Ramai yang ada PhD, ada yang mereka ada 2 PhD, 1 orang ada 2 PhD. Hampir semua ada master's degree, master dalam psychology, master dalam anthropology, master dalam social psychology, master dalam religion, master dalam Islam, tetapi mereka Kristian. Orang ini pergi dekat anak kita di sekolah, orang ini tunggu anak kita balik sekolah, orang ini pergi hospital-hospital di Kuala Terengganu. Kalau ada ibu dan ayah atau saudara yang sakit terminal ni sakit yang menunggu maut, duduk lama di hospital hanya nak menunggu maut, sakit yang sedemikian namanya sakit terminal. Orang ini orang Kristian akan datang, pasti di hospital Kuala Terengganu ada orang-orang ini. Isteri dah tak datang kerana dia masuk hospital dah 8 bulan, anak-anak dah tak datang. Siapa wakil isteri, siapa wakil anak? Orang-orang Kristian ini, pendakwah-pendakwah Kristian ini. Mereka tak ada apa. Nanti kalau tuan-tuan dengar sebahagian daripadanya, rakaman ini dibuat dalam masa 2 jam tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dengar sikit aja tadi. Saudara-saudara, mereka dah sikit aja. Sebelum kamu mati, sebelum mata kamu ditutup rapat-rapat dan tak mungkin dapat dibuka balik, ucapkan bahawa hanya satu agama saja. Agama yang aku percaya ialah agama Kristian, dalam mana Isa anak Maryam itu ialah Tuhan, anak Tuhan kepada Kristian. Sudah, itu saja cukup. Itu saja cukup. Dia tunggu sampai kita mati, dia jumpa saudara-saudara kita,
Dia jumpa abang kakak dan adik-adik kita, dia layan orang mati ni, orang yang nak mati ni. Nak makan apa dia layan, nak ubat apa dia layan, picit yang mana dia layan, sakit yang mana dia layan, nak minum air apa dia layan, nak kontak siapa dia layan. Saudara, dan kebanyakan yang datang daripada luar negara bilangannya berpuluh beratus. Saudara, bilangan yang banyak ini memberikan tumpuan khusus. Ada unit khusus. Mereka bagi tahu saya ada unit khusus untuk orang Melayu saja. Pasal antara orang Cina, orang India, orang Melayu yang paling sukar ditukar agamanya ialah orang Melayu. Maka sebab itu ditubuhkan unit khas untuk Melayu sahaja. Bayang tuan-tuan dan puan, Nabi Yusuf alaihi salam menyebutkan, tawaffani muslimah. Ya Allah, ketika aku diwafatkan, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Tuan-tuan yakin ke saya dan tuan-tuan dimatikan sebagai muslim? Hari ini tak semayang, semalam tak semayang, minggu lepas tak semayang, bulan lepas tak semayang, tahun lepas tak semayang. Tuan-tuan yakin ke anak kita, adik, abang, kakak, mak, bapak, termasuk kita, waktu dimatikan, saat-saat dicabut nyawa kita, mati sebagai muslim? Saya oleh kerana pemimpin kecil di kawasan-kawasan, kadang-kadang ada orang nak mati jemput saya datang supaya saya membantu mentalkinkan orang yang nak pergi selama-lamanya itu. Tuan-tuan, saya rasa Ustaz Dr. Syamsuddin pun biasa. Berbagai-bagai orang menghadapi sakratul maut, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah tengok bila kita mendekati telinganya mengucapkan, Pak Man, ucapkanlah kali terakhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu juga tuan-tuan dah nak mati ni tuan-tuan, dah tak ada kekuatan, no strength at all, tak ada strength. Tiba-tiba boleh datang kekuatan, tepis, memekik, tepis. Saudara, inilah mati dikatakan dalam su'ul khatimah, bukan mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Matikanlah aku dalam mati yang baik. Mati yang baik antaranya mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhkan daku wahai Allah daripada dimatikan mati yang jelek, mati yang buruk, mati yang dijauhkan kita daripada mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, apa artinya kalau mati tidak mengucap? Apa artinya? Apa nilai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saudara, itu namanya syahadat.